Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 5. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Kita akan membincangkan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk haiwan menjaga telur dan anaknya. Murid-murid, saya harap murid-murid sudah bersedia dan boleh rujuk buku teks selepas tajuk haiwan melindungi diri pada cuaca terlampau, kita masuk pada haiwan menjaga telur dan anaknya. Kita teruskan pembelajaran kita. Haiwan melindungi telur dan anaknya. Mengapakah haiwan melindungi telur dan anaknya? Kita sendiri tahu setiap haiwan dia mempunyai cara tersendiri untuk melindungi dirinya. Begitu juga dia melindungi telur dan anaknya. Apabila haiwan itu bertelur, dia ada cara tersendiri untuk menjaga telur dan menjaga anaknya. Haiwan melindungi telur dan anaknya untuk memastikan spesiesnya sentiasa ada dan tidak diancam musuh. Ini bermakna dia ada kaitan dengan kemandirian spesies, iaitu melindungi dirinya dan spesiesnya daripada diancam oleh musuh. Jadi dengan cara dia lindungi telur dia ataupun dia menjaga telur dan anaknya, dia akan memastikan spesiesnya sentiasa ada dan tidak diancam musuh. Jadi itu adalah tujuan mengapa haiwan menjaga telur dan anaknya. Nanti saya akan terangkan satu persatu haiwan-haiwan, bagaimana haiwan-haiwan menjaga telur dan anaknya. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Saya ambil semuanya dalam buku teks dan saya terangkan setiap haiwan-haiwan itu daripada buku teks. Saya tak ambil contoh yang lain. Saya nak murid faham apa yang ada dalam buku teks sahaja dahulu. Kemudian murid-murid boleh cari sendiri haiwan yang lain. Jadi haiwan yang dalam buku teks ni adalah yang diutamakan dulu. Kemudian nanti kalau murid ada masa, murid-murid boleh layari internet dan lihat cara haiwan lain melindungi telur dan anaknya ataupun menjaga telur dan anaknya. Kita tengok satu persatu. Pertama, cara haiwan melindungi dan ataupun menjaga telurnya. Macam mana? Kita tengok buaya. Buaya. Bagaimana buaya dia menjaga telurnya? Buaya adalah haiwan yang bertelur. Haiwan reptilia yang bertelur. Jadi bila dia bertelur, kita macam mana dia jaga telurnya supaya haiwan lain tak makan. Macam mana cara dia jaga? Cara dia dengan menyembunyikan dan mengeramkan telurnya di dalam jerumun. Jerumun ni apa? Jerumun ni adalah daun-daun kering. Yang dikumpulkan. Ditimbunkan. Jadi kita panggil dia jerumun. Telurnya di dalam jerumun yang dipenuhi dengan daun-daun kering. Jadi jerumun ni macam daun-daun kering yang dikumpulkan menjadi jerumun. Macam sarang gitulah. Itu kita panggil dia jerumun. Tapi sarang itu daripada daun-daun kering yang dikumpulkan. Buaya itulah sendiri yang akan hasilkan jerumun tu. Jadi dia akan buat sendiri jerumun tu untuk meletakkan ataupun menyembunyikan telurnya dalam tu. Jadi itu adalah cara buaya. Jadi kat mana disembunyikan? Dia sembunyikan dan dia ngeramkan dia di dalam jerumun. Dalam jerumun tu penuh dengan daun-daun kering. Jerumun ni macam satu tempat yang diletakkan telur tu disimpan. Dikumpulkan daun-daun kering tu jadi satu sarang kan. Itu kita panggil jerumun. Itu adalah buaya. Dia menjaga telurnya. Yang kedua kita tengok katak. Katak dan kodok. Katak dan kodok. Saya dan kodok bertelur dengan banyak. Dia katak dengan kodok ni dia bertelur dengan banyak.
Okey, dan telur dia ni, cara dia menjaga telurnya dengan cara dia menjaga telurnya, pada telurnya ni berbau busuk. Okey, dia berbau busuk dan diselaputi lendir. Jadi haiwan lain dia tak akan usik telur tu. Okey, dia tak akan nak ambil telur tu. Jadi telur tu dia berbau busuk dan mempunyai lendir. Okey, jadi walaupun dia tinggalkan telur tu tidak diancam lah oleh musuh, tidak dirosakkan lah oleh haiwan lain. Okey, jadi itu yang menyebabkan dia mempunyai cara dia menjaga telur dia dengan cara telur yang berbau busuk dan diselaputi lendir. Jadi haiwan lain dia tak akan makan lah. Okey, jadi ini adalah kodok dan katak. Okey, kemudian kita tengok burung belatuk. Okey, ini adalah burung belatuk. Okey, bagaimana burung belatuk ni dia menjaga telurnya. Okey, dia menjaga telurnya. Burung belatuk ni dia haiwan yang bertelur jadi dia menyembunyikan telurnya di dalam sarang, okey, atau di dalam lubang pokok. Okey, burung belatuk ni dia gunakan paruh dia ketuk-ketuk batang kayu kan, batang pokok. Jadi dia simpan telur tu di dalam lubang pokok. Bila dia dah buat lubang tu, dia letak telur tu di lubang tu. Itu cara dia sembunyikan telur tu. Dan mengeramkan telur sehingga menetas. Mengeramkan tu maknanya dia dudukkanlah telur tu. Dia eramkanlah, memanaskanlah telur tu. Bila dia duduk, telur tu akan panas. Lama-lama telur tu akan menetas. Okey, itu cara burung belatuk menjaga telurnya. Dengan cara sembunyikan telur di dalam sarang. Ataupun kalau dia tak buat sarang, dia letak telurnya di lubang pokok. Okey, itu adalah burung belatuk. Okey, lipas. Okey, macam mana lipas ni menjaga telurnya? Okey, lipas dia menyembunyikan telur-telurnya ni. Kita tengok kat rumah kita pun ada lipas kan. Lipas ni mesti ada punya. Kalau kotor dia ada lipas lah. Biasa dia duduk dekat dalam almari baju, dekat dalam almari kabinet kan. Okey, jadi lipas ni dia menyembunyikan telurnya di celah-celah almari. Ni memang habitat dia lah. Dia letak kat celah-celah almari ataupun tempat-tempat yang tersorok. Bila tempat-tempat tersorok ni orang haiwan lain tak dapat tahu, jadi telur tu sempatlah menetas. Okey. Jadi sebab tu lipas ni banyak je. Dia suka bertelur di tempat-tempat yang tersembunyi. Sebab tu haiwan lain tak makan. Okey, jadi itu cara lipas menyembunyikan telurnya. Okey, kura-kura. Okey, bagaimana kura-kura ni dia menjaga telurnya? Okey, kura-kura ni dia bertelur Okey, kura-kura ni dia bertelur di dalam lubang. Okey, yang dikorek. Dia korek lubang tu menggunakan kaki belakang. Lubang mana-mana lubang lah, lubang tanah ke. Okey, kemudian telurnya ditimbus dengan tanah. Okey. Dikorek macam penyu lah, tapi penyu di pantai kan, di tepi laut. Pantai, tepi-tepi pesisir pantai tu. Okey, dia gali pasir kan. Kalau kura-kura ni dia korek lubang tanah. Tanah dekat daratan lah, bukan kat lautan. Dia korek lubang tanah, kemudian dia bertelur dan dia timbus dengan tanah yang dikorek itulah. Jadi dia boleh melindungi telurnya daripada ancaman musuh. Okey, itu kura-kura. Dia sama dengan penyu, tapi penyu di tepi pesisir pantai lah. Okey, belalang. Okey, ini adalah belalang. Bagaimana belalang bertelur? Belalang bertelur, dia sembunyikan telurnya di dalam tanah. Ini belalang. Belalang. Kita tak tahu kan macam mana dia jaga telurnya. Dia sembunyikan, dia bertelur, dia sembunyikan dalam tanah. Okey, jadi sempat telur tu tidak akan diusik oleh haiwan lain ataupun tidak dimakan oleh haiwan lain. Okey, ayak-ayak. Okey, ayak-ayak ni binatang yang suka duduk dekat atas air. Kita nampak dia melenting-lenting atas air tu. Tu kita panggil dia ayak-ayak. Okey, ni ada dalam buku teks Murid-murid tengok haiwan yang cikgu tunjuk ni haiwan-haiwan yang ada dalam buku teks. Sebenarnya banyak lagi contoh haiwan yang kita boleh cari. Tapi dekat dalam buku teks hanya ada haiwan yang saya tunjukkan saja ni. Okey, ayak-ayak dia bertelur pada permukaan batu atau daun di pinggir kawasan berair yang tenang. Okey.
Biasa kawasan berair tu ada batu, ada daun kan, dia bertelur dekat situ. Daun yang terapung kan. Dia akan bertelur dekat atas daun tu di permukaan batu yang berair. Sebab dia ayat-ayat ni duduk dekat atas air. Dia suka kawasan yang lembap. Okey. Tadi kita dah tengok cara haiwan yang bertelur menjaga telurnya. Okey. Kita nak tengok bagaimana haiwan yang melahirkan anak menjaga anaknya. Okey. Ini cara haiwan memastikan anaknya terus hidup. Okey, macam mana dia nak buat? Okey. Contoh anak, kucing, kambing, dia cara dia sama. Dia menjaga anak dia sama cara dia. Okey, anak, kucing dan kambing dia menjaga dan menyusukan anaknya sehingga anaknya mampu mencari makanan. Maknanya dia tak akan biarkan anak dia cari makanan dulu sehingga dah besar sedikit, nampak dah besar sikit, dah mampu mencari makanan, baru dia akan lepaskan. Okey, dia akan jaga dan susukan anaknya sehingga anak dia mampu mencari makanan sendiri. Itu adalah anak, kucing dan kambing. Dia sama, menjaga dan menyusukan anaknya. Okey, selain pada anak, kucing, kambing, okey, awak boleh nyatakan lagi ada haiwan-haiwan yang lain, okey, yang sama menjaga dan menyusukan anaknya. Selain yang saya beritahu 3 ni. Okey, kangaroo. Okey, kangaroo ni macam mana dia nak jaga anak dia? Okey, selepas melahirkan anak, macam mana dia jaga anak dia? Okey, kangaroo yang baru lahir, dia menyusu dan membesar sepenuhnya di dalam kantong. Okey, kangaroo ni dia ada poket kat depan ni. Kantong lah kita panggil. Okey, kantong kat depan ni. Anak dia akan duduk dalam kantong tu sehingga besar. Sehingga besar sepenuhnya dan mampu dia tengok anak dia boleh berdikari, dia akan lepaskan. Okey, tapi dia menyusu dan membesar sepenuhnya di dalam kantong. Okey, sekiranya dia dah besar, baru dia akan lepaskan. Okey. Jadi dia memang besar dalam tu. Sehingga besar lah. Sehingga besar, dah besar, dia tak adalah duduk dalam kantong. Dah besar betul, baru dia keluarkan anaknya. Okey, itu cara kangaroo menjaga anaknya. Yang baru lahir lah. Sama juga yang macam anak tadi. Tapi anak dia tak ada kantong kan. Kalau kangaroo ni je yang ada kantong, yang boleh letakkan anak dia dalam kantong. Okey, kemudian ikan talapia. Macam mana ikan talapia ni dia dah bertelur, dia nak jaga anaknya. Ikan talapia ni pun pandai. Buaya pun pandai jaga anak dia bila dah bertelur. Bila anak dia dah keluar, macam mana dia nak jaga anak dia. Okey. Ikan talapia dan buaya dia membawa anaknya di dalam mulut. Dia bawa anak dia dalam mulut. Maknanya ikan talapia ni dalam mulut dia ni ada anak dia. Dia tak makan tapi dia letak saja anaknya di dalam mulut. Semasa dia bergerak lah. Semasa dia bergerak nak cari makanan, dia bawa anak dia dalam mulut. Nanti bila dia dapat makanan, dia akan lepaskan anaknya untuk makan. Kemudian dia bawa semula. Begitulah seterusnya. Sama juga dengan buaya. Dia bawa anak dia dalam mulut dan semasa hendak mencari makanan. Jadi anak dia selamat lah. Anak dia kecil, jadi dia tak akan berani lepaskan anaknya. Okay, itu cara ikan talapia dengan buaya. Dia sama cara ikan talapia dan buaya sama. Okey, ayam dan monyet, dia akan menyerang apabila anaknya diganggu. Ni kaedah menyerang. Okey, serangan. Monyet dengan ayam dia sama. Kaedah dia jaga anak dia dengan menyerang. Okey, menyerang anaknya. Okey. Kemudian memberi anaknya makan. Apa haiwan yang memberi anaknya makan? Singa dan burung. Ada lagi haiwan lain tapi saya nyatakan yang 2 ni yang dalam buku teks. Okey. Menjaga anaknya, haiwannya seperti burung dan singa. Dia memberi anaknya makan. Maknanya dia memberi anaknya makan adalah burung dengan singa. Okey. Okey, itu adalah tajuk ni tak banyak Tajuk ni dia menerangkan tentang cara-cara haiwan menjaga anak dan telurnya saja. Okey. Jadi cikgu dah terangkan macam mana haiwan yang bertelur menjaga telurnya dan haiwan menjaga anaknya macam mana. Okey. Jadi setiap haiwan ni dia mempunyai cara untuk memastikan telur dan anaknya terus maknanya adalah tidak akan dimakan oleh musuh. Untuk apa?
untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesies tu apa? Okey, kemandirian spesies tu cara haiwan itu mengekalkan spesiesnya daripada diancam oleh musuh. Okey. Itu adalah kemandirian spesies. Okey, selepas ini cikgu nak murid-murid hasilkan buku lipat. Okey, buku lipat ni cara haiwan menjaga telur dan anaknya. Okey, maknanya contohnya buku lipat ni nanti saya akan bagi contoh gambar dan saya akan beri salinan buku lipat tu untuk diprint ataupun dicetak. Kemudian hasilkan buku lipat tu. Kemudian warnakan gambar tu, boleh photostat, gambar dalam buku teks saja kita ambil. Gambar haiwan di dalam buku teks saja. Kemudian gunting, tampal, ikut ciri-ciri dia. Contoh yang ini saya cakap ciri-ciri dia. Dalam buku lipat tu, okey, contoh cara-cara haiwan melindungi telurnya. Yang menyembunyikan telurnya biasa siapa? Okey, biasa haiwan mana? Buaya. Okey, tu dia, menyembunyikan dan mengeramkan telurnya. Buaya. Okey, ambil gambar buaya ni, tampal dekat situ. Menyembunyikan dan mengeramkan telurnya buaya. Okey, kemudian telur berbau busuk dan diselaputi lendir. Katak dan kodok. Okey, ambil gambar dia, tampal. Okey, kemudian tajuk dia menyembunyikan telur dan mengeramkan telur. Okey, ini burung belatuk. Burung belatuk dia sama dengan buaya. Buaya kan. Boleh letak samalah buaya dengan burung belatuk, sama. Okey. Menyembunyikan telur di celah almari atau tempat tersorok, lipas. Okey, ambil gambar lipas, tulis lipas menyembunyikan telurnya di celah-celah almari. Okey, kura-kura. Okey. Bertelur di dalam lubang. Tanahnya ditimbusi, tulis. Okey, kemudian bertelur di dalam tanah, belalang. Ambil gambar belalang, tampal. Okey, bertelur di permukaan batu dan daun di pinggir kawasan berair, ayak-ayak. Ambil gambar ayak-ayak. Okey. Awak boleh ambil gambar selain pada buku teks, tapi haiwannya samalah dalam buku teks. Cuma mungkin gambar dalam buku teks tu tak jelas. Murid-murid boleh cari sendiri dalam Google, boleh. Banyak. Type je nama haiwan tu. Okey, ni memastikan anaknya terus hidup. Okey, anak. Dia jaga dan nyusukan anaknya. Okey. Kanguru. Menyusu dan membesarkan sepenuhnya di dalam kantung. Ambil gambar kanguru. Membawa anaknya di dalam mulut. Dua ni, ikan talapia dengan buaya. Ambil gambar dia. Menyerang. Apabila anak ada ganggu. Ambil gambar ayam dengan monyet ni. Print, photostat, tampal. Okey, yang ini menjaga anaknya. Haiwan seperti burung dan singa. Burung dan singa dia menjaga anaknya dengan memberi makan kepada anaknya. Okey. Hasilkan buku lipat. Buku lipat ni, okey, nanti saya tunjukkan. Okey, kemudian yang kedua ni jawab latihan. Okey, jawab latihan ni nanti saya akan berikan latihan macam biasalah, salin dalam buku biru. Okey, saya akan tunjukkan macam mana buku lipat tu. Sekejap Okey, saya tunjukkan Okey, buku lipat tu, okey, saya tadi ada buat. Okey, murid tengok buku lipat tu macam ni ni. Okey, ini nanti saya akan bagi salinan. Okey, ini bentuk rama-rama, saya dah gunting Okey, dia asal dia macam gini. Okey, asal dia macam gini, ada dua, boleh sambung Okey. Bila dah gunting macam ini. Okey, kemudian murid akan letak gambarnya. Okey, gambarnya di mana? Di kotak-kotak ni. Gambar, tapi dia tak besar sangat gambar tu kena kecil je lah. Okey, kemudian tulis. Pakai tangan je pun boleh. Pakai pen berwarna ataupun color pun boleh. Yang berwarna untuk nampak menarik lah. Okey, kemudian lipat begini. Ni lipat selang-seli. Ini kita panggil dia buku lipat.
Dia akan jadi macam ni. Dan dalam tu bila awak murid-murid tampal, dia akan jadi banyaklah haiwan tu dalam tu. Tampal gambar haiwan tu, bagi tahu cara dia. Saya minta buat 2. Satu bertelur, dua rama-rama lah. Satu bertelur, satu melahirkan anak. Jadi 2 buku lipat. Satu cara menjaga telur, satu cara menjaga anaknya. Buat 2 lah. Maknanya macam ginilah bentuk dia. Ni saya hasilkan tadi. Jadi rama-rama yang atas ni awak boleh warnakan lah. Kalau contohlah tak boleh nak print, murid-murid buat sendiri. Tapi lipat selang-seli. Buat sendiri guna kertas biasa. Cikgu benarkan. Ini cikgu bagi tapak je. Kalau nak ikut cikgu, ikut. Kalau tak nak, murid boleh buat macam cikgu buat ni. Tapi ikut kreativiti lah. Kalau tak nak ambil cikgu punya lah. Kalau nak ambil cikgu punya, print. Kalau tak nak, buat sendiri. Tapi buku lipat ni yang saya cakap berbentuk beginilah. Murid-murid akan lipat selang-seli. Kemudian tulis tajuk dia. Tajuk dia mesti tulis. Cara, kotak yang pertama ni, tajuk dulu. Lepas tu, ni pendek kan. Jadi kalau murid nak panjang, murid kena tampal. Yang dekat nama ni, murid tampal nanti dekat. Nama ni murid tampal dekat belakang yang satu lagi yang ini. Jadi yang ini nama dekat bahagian yang tulis nama ni tampal dekat bawah ni. Bawah rama-rama ni. Jadi dia akan jadi panjang lah. Itu kita panggil dia buku lipat. Murid-murid kena dengar arahan cikgu dekat sini kat video ni. Sebabnya kalau murid tak tengok contoh ni, nanti murid-murid susah nak buat. Okay, cikgu bagi contohnya. Ini saja cikgu nak bagi seronok kan. Murid-murid bosan tulis kat buku je kan. Kita buatlah aktiviti yang menarik sikit. Okay. Jadi hiaslah rama-rama ni, warna cantik-cantik. Nak guna krayon ke terpulang. Nak tulis pakai pensel berwarna pun cikgu. Pen berwarna pun cikgu tak kisah. Yang penting kemas dan cantik. Okay, selepas hasilnya dah siap, ambil gambar, masukkan dalam Telegram. Kemudian buku lipat ni tampal dalam, letak dalam buku tulis warna biru tu, buku sains. Tampal bawah dia tu supaya tak hilang lah. Lekatkan pakai solitip ke terpulang lah. Okey, itu adalah cara aktiviti kita lah. Cara aktiviti kita. Okey, jadi cikgu harap murid-murid faham apa yang kita pelajari hari ini. Tak banyak sebenarnya. Tapi aktivitinya murid-murid kena hasilkanlah buku lipat haiwan dan menjaga haiwan menjaga telur dan anaknya. Maknanya 2 buku lipat yang kamu kena hasilkan. Satu haiwan yang menjaga telur, satu lagi haiwan yang menjaga anaknya. Okey, gambar. Gambar murid-murid boleh photostat dalam buku teks. Okay, ataupun nak cari dalam internet pun boleh. Type je haiwan yang macam dalam buku teks tu. Awak type nama dia, nanti dikeluarlah banyak haiwan. Murid boleh print. Kalau yang ada print lah. Kalau yang tak ada, photostat je dalam buku teks. Tulisannya kena tulislah pakai tangan. Okey, saya harap itu sahaja untuk kali ni. Semoga murid dapat menjalankan tugasan yang cikgu berikan dengan penuh tanggungjawab. Cikgu tak minta siap cepat. Yang penting murid buat sikit-sikit. Minggu depan, seminggu boleh siapkan kan. Okay, minggu depan kita masuk tajuk baru. Okay, jadi siapkanlah dalam tempoh seminggu tu. Buat sikit-sikit. Okay, nanti latihan saya akan berikan sebentar lagi. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.